حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang tetamu Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan perhimpunan dan majlis ilmu yang penuh barakah pada malam ini dengan kita lafazkan kalam-kalam yang suci dan mulia. Dengan sama-sama marilah kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan-kurniaan, segala rezeki dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi dipinjamkan kepada kita. Alhamdulillah, termasuklah nikmat kesihatan dan keselamatan diri kita. Terutamanya tuan-tuan dan puan sekalian, saat ini kita lihat jangkitan kes baru harian COVID makin meningkat semula, 2000 lebih setiap hari, dan ia jumlah yang sangat banyak sebenarnya. Ingat balik tuan, macam mana Ramadan kita tahun lepas, yang saya yakin semua yang hadir muslimin pada malam ni kemungkinan besar tahun lepas semuanya untuk Imam Melaka ni menggagau tahun lepas, hafallah surah berbenda pun, yang tak pernah jadi Bilal pun jadi Bilal. Dia tahun ini kembali kepada asal, jadi makmum balik. Dia tuan-tuan ingat balik macam mana kita tahun lepas jangkitan paling banyak harian COVID pun yang melenggang satu Malaysia tu hanya 200 lebih je sehari, tak pernah sampai 300 tu. Itu nak katanya keadaan kita pada ketika ini jangkitan yang sangat banyak. Jadi tuan-tuan dan sekalian, berusahalah kita bersungguh-sungguh dalam kita mematuhi SOP dan segala apa yang telah ditetapkan, diikuti dengan doa dan munajat kita kepada Allah SWT. Kerana kalau kita baca sirah Nabi SAW yang kita kata Nabi itu berjaya, Islam itu menang, ataupun perjuangan itu berjaya, dia tidak semata-mata dengan doa Nabi atas katil je, bukan dengan doa Nabi dalam Masjid Nabawi saja, tapi segala apa yang kita baca dalam sirah itu juga akibat dan hasil daripada usaha Rasulullah SAW. Jadi kalau kita dah lain sikit punya usaha ni pun banyak bunyinya, sikitnya Tuhan ni pun banyak sorangnya, kena malu dengan Rasulullah SAW, yang mana Nabi dalam menjaga nyawa, menjaga keselamatan diri itu Nabi lakukan dengan bersungguh-sungguh. Kita yang hadir malam ni pun saya yakin tak pernah ada yang pakai baju besi pun kan. Dalam soal kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi dalam perang Uhud, perang yang kedua tu, perang Uhud tu sekalian, kata para sahabat, Nabi kelihatan agak payah dalam pergerakannya, sampai ada bukit-bukit yang tak tinggi sangat tu pun Nabi susah nak daki. Dia sahabat bila tengok betul rupanya Nabi dalam perang Uhud itu Nabi memakai 2 lapis baju besi. Itulah bersungguhnya usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baju besi tak nak pakai kan, paling-paling yang pakai emas je. Itulah tuan-tuan sekalian, sikit peringatan untuk saya sendiri dan kita semua. Pada hakikatnya kita menjaga kesihatan dan keselamatan diri juga adalah sebahagian daripada kerja agama, seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, apa yang diberi tanggungjawab kepada saya adalah untuk kita tengok sikit, ulang kaji je sebenarnya, berkaitan dengan kemanisan iman. Dia bila kita sebut kemanisan iman ni, dia memang merujuk kepada hasil. Apa hasil buah kepada iman? Dia bila kita sebut hasil, tuan-tuan, maka ia membuktikan kita bincang malam ni adalah petunjuk bahawasanya iman itu janganlah kata benda itu dalam hati saja. Ustaz, bukan yang penting hati baik Ustaz. Ustaz bukan tahu iman saya ni penuh dalam dada ni kan? Ataupun orang kata hati saya ni Allah saja yang tahu. Dia tuan-tuan, ia adalah perkara yang jangan lagi lah kita pegang. Kerana hakikatnya
Kita nak kata hati baik ke, hati beriman ke apa ke, benda itu adalah perkara yang mesti dibuktikan secara zahir. Kalau zahir pun tak ada apa, zahir pun orang tengok dia ni berapu je lebih, tiba-tiba kata hati itu beriman, itu menunjukkan bahawasanya ia boleh jadi orang yang hanya bermain-main dengan imannya. Kerana yang kita bincang pada malam ni adalah hasil daripada iman. Mestilah benda ternampak, kan? Kemanisan iman, apa yang kita dapat, ia bukan benda yang sekadar dalam hati, tapi ada dilihat secara zahirnya. Saya sebut dua perkara saja, tuan-tuan, dua yang kita boleh buat insya-Allah. Lagi sekarang pun kita bawa awal Ramadan lagi, bawa hari yang ke-8 ke-9 ni, untuk kita mudah-mudahan dapat kita usahakan untuk sepanjang Ramadan ni. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kalau kita tengok dalam Al-Quran bagi contoh, nak kata bukti iman, kemanisan iman ni banyak perkara yang boleh kita jadikan panduan ataupun ikutan. Yang pertama, apa yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan puan boleh tengok di hujung muka surat last sekali dalam juzuk yang ke-28 surah At-Tahrim ayat 11, iaitu kisah bagaimana isteri Fir'aun. Kalau kita pernah dengar, isteri Fir'aun tu beriman, Fir'aun tu sebaliknya tahu reka, kan? Fir'aun tu jahat, laknatullah, sampai mengaku Tuhan. Yang baru-baru ni pula, saya yakin kita tengok mereka di Facebook, di Arab pula, kan? Dalam satu upacara peringkat kebangsaan, di Arab dalam majlis yang gilang-gilang waliyalillah, susah cakap. Saya yang orang kata pernah berada di Mesir ni, bila orang tanya susah cakap. Di sana banyak alim ulama, masjid beribu-ribu, tapi macam tu pula diraikan segala Fir'aun yang nak mati tu lah. Baik, di dalam Al-Quran ni menyebutkan memang salah satu daripada Fir'aun yang zaman Nabi Musa ni lah, isterinya itu beriman. Jadi ini bukan riwayat, bukan hikayat, ini memang kisah benar. Dalam ayat 11 tu kata Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa daraballahu masana lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmidh dhalimin. Subhanallahul azim, ayat 11 surah At-Tahrim. Baik, tuan-tuan sekalian, maka yang pertama kita nak sebut, kemanisan iman ke, hasil iman ke, buah keimanan ke. Yang pertamanya, antara perkara yang boleh kita tengok kita ada ke tidak kemanisan iman ni, adalah sejauh mana kita ada ketahanan diri dalam melakukan kerja-kerja agama. Ketahanan diri, tuan-tuan, benda yang kita boleh tengok dalam ayat ni. Macam tu punya dahsyat, dia berhadapan dengan suami. Ini bukan bos ni, tuan-tuan, kalau siapa yang masih bekerja pernah ada pengalaman dengan bos yang tak guna, bos tak dipakai ke apa benda lah, jahat ke apa benda ke, ia takkan sama dengan pasangan yang jahat. Pasangan yang jahat ni lebih dahsyat, sebab nak putus hubungan tu bukan senang. Kalau pekerja dengan majikan, kan, tak payah datang kerja, selesai lah. Kalau kata ada tuntutan ke apa ke, lepas tu kira lah, bawa mahkamah ke saman ke, tu cerita lain. Yang penting jangan kerja lah. Jadi ini yang kita lihat, ketahanan isteri Fir'aun ini dirakam oleh Al-Quran. Sampaikan hujungnya disebut kepada Allah Ta'ala, ni doa dia lah, doa beliau, wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ya Allah Tuhan, selamatkanlah aku daripada kejahatan Fir'aun, segala apa yang dibuat, segala perkara-perkara yang dilakukan, dan selamatkanlah aku daripada kezalimannya. Dia doa begitu, maknanya memang dia sedang berhadapan dengan kezaliman itu. Sebab apa? Sebab dia minta bantuan Allah supaya diselamatkan dirinya. Ini yang pertama. Tuan-tuan sekalian, perkara yang kita tak katalah kezaliman, saya doakan yang hadir malam ni semuanya elok-elok belaka lah, kan. Tak ada jadi maksud kezaliman, maksud kejahatan. Tapi dalam konteks kita beragama, tuan-tuan, sebenarnya boleh nampak ukuran kuat ke tidak iman kita ini dari segi ketahanan kita melakukan perkara kebaikan, kerja agama, beribadah dan sebagainya. Ada ke tidak ketahanan kita dalam melakukan perkara tersebut? Sebab sebenarnya saya bila baca, kalau orang tulis di Facebook, di WhatsApp, kan, orang kata umat Islam sekarang ni lemah, kita tak ada kekuatan,
Kan ramai sekarang orang duduk tunggu Imam Mahdi je. Yang kelakar tu tunggu Imam Mahdi sambil lepas, sambil lawak, duduk depan komputer je kan. Dia sendiri tak ada usaha pun. Amalan tak ada, apa tak ada, semua tolak ke Imam Mahdi je. Satu lagi tolak dekat Nabi Isa. Kan ramai orang tunggu kan benda ni. Ilmu fitan, ilmu akhir zaman dan sebagainya lah. Dalam masa yang sama, hakikatnya ketahanan diri ni tuan-tuan sekalian, kita sebenarnya masih ada. Kalau kata kekuatan dan sebagainya ada sebenarnya. Tapi ada kekuatan kita di mana? Banyaknya kekuatan kita umat Islam pada waktu ini pada perkara-perkara duniawi dan perkara-perkara lawa. Itu yang kita tak perasan sebenarnya. Dia kalau kata umat Islam sekarang lemah, tak kuat, tu bohong aja. Kita kuat sebenarnya. Tapi kuat pada benda-benda yang bukan-bukan lah. Kan? Kekuatan tu ada, alhamdulillah Ustaz, pada menunggu giliran nak pergi bazar Ramadan. Oi, macam bola dia beratur kan. Okey kan? Setengah jam beratur tak ada masalah. Padahal puasa mereka tu. Kan takkan tak puasa kan, mesti tak puasa. Tapi insya-Allah tak ada masalah. Berdiri atas ban, orang kata tak selesa langsung kan kalau nak pergi bazar Ramadan tu. Jauh bezalah dengan tuan-tuan yang duduk ada dalam surau ni. Kita yang duduk ada dalam surau tu dengan aircon apa semua ni. Jadi jangan sampai kita merasakan letih lagi berada dalam ni daripada menunggu giliran di bazar Ramadan. Malu dengan Allah SWT. Itu kata tadi tu. Janganlah bohong kata umat Islam ni lemah, tak kuat. Kita ni sekarang dah tak ada kekuatan dan tak ada. Sebenarnya ada je kekuatan tu. Tapi perkara-perkara yang lawa tu insya-Allah. Untuk menunggu punya lama beratur nak pergi shopping mall tu tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, untuk perkara-perkara yang berbentuk amal kebaikan ni memang automatik. Mata pun tak boleh buka. Kan macam sekarang lah kan. Tak boleh buka mata. Tapi tuan-tuan keluar je pintu lagi insya-Allah. Besar biji mata kan. Itu nak katanya baliklah kita sebenarnya. Adakah kita minat ataupun suka terhadap perkara-perkara yang menambahkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Dia ada kaitan tu. Jadi tuan-tuan, bila benda yang kita minat, kita nak dan kita perkara tersebut kita hendakkan sungguh-sungguh, maka dalam masa yang sama datang kehendak dan juga datang kekuatan kita. Ini perkara yang sebenarnya kita lah kena betulkan. Maka kita kuat tu pada benda apa? Sekaligus menunjukkan itulah yang kita minat. Sekarang tengah kecoh daripada semalam. Kalau siapa yang ada ikut perlawanan bola sepak di peringkat Eropah, kecoh sikit nak buat liga baru dan sebagainya. Macam mana pula lepas ni kalau ada liga baru kena bangun pukul pagi pula. Sekarang kena bangun Qiyamulail 3 pagi. Qiyamulail depan TV tu kan. Boleh dan tak ada masalah. Iaitu bini tak payah kejut boleh bangun. Orang kata jam tak sebab bunyi dah pacak lah. Apa nak tengok bola. Itu perbezaannya. Dalam masa yang sama, mengapa kekuatan itu tidak ada pula pada perkara-perkara yang lain. Kalau benda agama ni kan mungkin nak bangun Qiyamulail tu 5 kali kunci jam. Siap jam tu pula letak bawah katil. Nak boleh bangun tu kan. Itu pun tak terbangun juga. Itu gambaran padahal ia benda yang sebenarnya kita boleh adakan kekuatan itu pada perkara lawa. Benda duniawi insya-Allah. Kalau kata berlabun di kedai mamak sampai 2-3 pagi okey, tak ada masalah. Tapi kalau untuk kerja agama pukul 10.30 malam tu pun okey lambat tu. Kan tazkirah ni pun dah diwarning lama dah oleh JK. Tak yang lama Ustaz. Paling lama pun 20 minit je. Ini bukan mamak. Kalau mamak tu insya-Allah 2 jam okey. Ini contoh tuan-tuan apa yang kita ambil sebagai iktibar. Kita lah sebenarnya yang menentukan kekuatan kita pada perkara apa. Bila betul kita ada kemahuan, bila kita ada minat, maka kekuatan itu pun datang. Dan saya doakan mudah-mudahan saya dan kita semua yang hadir pada malam ini dilorongkan Allah kuat kita itu pada benda baik, pada benda-benda amal soleh dan bukan hanya perkara lawa semata-mata. Nak pergi ke bazar, masya-Allah kuat dia menunggu. Beratur sampai 40 minit baru dapat masuk pun tak ada masalah. Padahal beratur tu tak ada aircon pun kan. Dengan panas je, dengan teriknya pun semua okey, tak ada masalah. Ini yang pertama. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmatullah, kita lah yang tentukan kuat kita tu pada benda apa. Sama ada dalam surau ni ke ataupun dekat kemah makan jegi kita kuat tu. Kita lah yang tentukan pada apa yang kita minat itu menyebabkan kita ada kemampuan. Yang kedua, yang terakhir tuan-tuan dan puan insya-Allah,
Mengambil iktibar daripada ayat 7 surah Ibrahim, dalam juzuk yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah azim. Ciri ataupun tuan-tuan sekalian nak tengok benda tu kita minat ke tidak. Sebenarnya kita kuat ke tidak pada benda tu. Yang keduanya, pada benda yang kita suka, kemanisan yang akan terzahir itu adalah kita akan menambahkan perkara tersebut secara sukarela. Ini apa yang Allah sebut. Allah Ta'ala kata Allah dalam firman-Nya ini, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, Allah pun sayang, cinta hamba yang bersyukur ni, Allah tambah. Allah tambah kan. Bersyukur berterima kasih ni punya Allah suka, Allah tambahkan kepada kita bila kita banyak syukur kepada Allah. Jadi yang kedua ni tuan-tuan, apabila ada sukanya kita kepada suatu benda, kebiasaannya kita tak berkira. Kebiasaan ni kita akan tambah lagi, kita akan lebihkan lagi, sebab kita minat benda tu. Yang pertama dia kan memang tak ada isu lah, memang tiba-tiba kuat je, lepas seronok. Yang keduanya dia akan jadi tambahkan lagi, walaupun sebenarnya patutnya mungkin masa dah habis. Ini banyak berlaku, contohnya kan, janji mungkin dengan rumah nak main basikal ke apa benda ke, nak berkayuh ke, nak tayar golek ke, janji balik pukul 10 pagi. Rumah dah tunggu 11 pagi pun tak balik lagi. Suami aku ni accident ke, meninggal ke apa kan, tak balik-balik. Apa-apa tak ditambah dengan sukarelanya. Tak mana highway dia naik pun tak tahu, sampai akan janji balik pukul 10, pukul 11 tak balik lagi. Ini contoh. Walaupun kita tahu berbasikal tu tidaklah selesa pun, tertonggeng kita naik basikal tu. Orang kata kalau tuan-tuan tertonggeng sekarang dalam surau ni kan, memang orang kata tak ada kerja lah. Tapi boleh, tak ada masalah. Bila benda tu minat, 3-4 jam tertonggeng atas basikal tu okey. Siap orang kata mungkin janji lagi dengan bini kan, jadi pukul 10 balik, tak balik dia. Itu menggambarkan bila kita minat, bila kita suka tu, bahkan tak perasan pun kita buat lebih. Tambahan itu bahkan kita lakukan dalam keadaan kita tak fikir pun, main tambah aja. Itu perkara yang kita kena tengoklah dalam ibadah kita. Adakah perkara sama yang berlaku terhadap amalan kita? Adakah kita tertambah macam malam ni kan? Agak-agak kalau imam tertambah sedikit, kita perasan kita tidak kan? Saya yakin dan saya jamin confirm semua perasan. Oi, imam ni 9 rakaat dah tarawih ni, macam mana ni? Tak boleh panggil dah lepas ni. Kita daripada dulu untuk didik kita hidup sampai sekarang 8 je, mana boleh lebih. Itu contoh kan. Memang melompat masing-masing. Kalau tiba-tiba tarawih malam ni jadi 10 ke 12 ke, tambah witir 3, jadi masalah kan. Viral pula dalam WhatsApp. Itu yang mungkin kita boleh tengok pada perkara-perkara yang berkaitan ibadah, amalan tertambah tu saya rasa susah berlaku. Susah sangat. Sebab kita punya berkira tu insya-Allah, orang kata macam dah confirm masuk syurga dah kan. Dia berkira tu dalam amalan tu memang susah nak berlaku tertambah. Tapi benda lawatan tu jangan risau. Itu memang insya-Allah biasa je berlaku kan. Janji nak lepak kejap kat mamak, sampai mamak tu akhirnya halau balik rumah, tak habis-habis boraknya. Sebab apa? Sebab janji tu borak sekejap je, dia punya telajak tu sampai mamak pun halau. Ataupun dalam apa segala yang lain kan, kita tak ada masalah untuk lebihkan masa, tambah lagi. Sebab apa? Sebab benda tu kita suka. Padahal benda dunia je pun hanya sekadar benda-benda kehidupan je, bukan amalan pun, bukan ibadah pun. Jadi tuan-tuan puan sekalian, inilah dua perkara yang saya sebut ini sebenarnya untuk saya sendiri lah, dan untuk kita semua. Janganlah kata kita umat Islam ni lemah, tak kuat, dhaif dan sebagainya, murung je. Kita ni masih ada kekuatan. Tapi kekuatan kita ketika berada di kawasan mamak, ketika main basikal, ketika bersukan, ketika melawak, itu kuat insya-Allah. Tapi bila duduk dalam seorang muhsin ni kan, memang automatik macam besok akan meninggal kita ni. Dia biar lemah tu, tak ada cakap lah. Duduk dalam surau automatik mata pun berat, keluar pintu surau alhamdulillah. Itu nak kata kan kita lah yang akhirnya menentukan kemanisan iman tu kita rasa ke tidak sebenarnya. Ini benda yang sebenarnya balik ke atas kita masing-masing. Kalau ada minat kita pada benda agama, maka dapatlah dua tadi. Kita ada ketahanan yang tinggi dan kita akan dengan sukarela menambahkan perkara tersebut. Tak ada masalah. Macam kita buat benda dunia kan, tiba-tiba balik lambat.
Tiba-tiba ikut jalan jauh pula ada basikal. Tiba-tiba dalam masa yang sama tak balik-balik. Padahal patutnya tahu dah, ada janji dah main basikal sampai ke apa, tapi tiba-tiba lama pula. Sebab suka tu kan? Sebab bila benda tu dah disukai, maka tak ada masalah kalau nak tambah ke, nak lebih ke, tiba-tiba jadi ada kekuatan. Itulah tuan-tuan perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan dapat kita jadikan pegangan. Yang paling penting sekali, janganlah kita sebut kita ni tak kuat, kita lemah. Sebenarnya kita kuat je. Cuma macam mana nak bawa kuat tu ke dalam surau. Itu masalah dia. Macam mana nak bawa kuat tu ke dalam masjid. Yang sekarang ni kuat kita tu bersepah kat luar. Kuat kita dekat basikal, kuat kita dekat luar, dekat benda-benda labau. Patutnya kita ubah kekuatan kita tu pada perkara syariat, perkara agama dan ibadah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.